Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashid umurina wa a'idna min shururi anfusina birahmatika ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Ahlan kepada sahabat-sahabat semua, sabahun nur, sabahul khair. Selamat pagi, salam pertemuan dalam perkongsian Syama'il Muhammadiyah siri yang ke-67 bersama dengan saya Umar Aziz. Kita berharap dengan riwayat-riwayat, dengan hadis-hadis yang telah dikumpulkan oleh Imam Tirmizi rahimahullahu ta'ala menjadikan kita lebih mengenali peribadi baginda Nabi, mengenali akan sikap dan Nabi SAW, lalu membawa kepada cinta kepada baginda, membawa pada waktu itu menjadikan kita mencintai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ahlan kepada sahabat-sahabat yang bersama. Saya nampak ramai yang berada di ruang komen. Saya nak raikan terlebih dahulu. Ada Kak Galib Spirit, Salabiyah, Ummi Akasha, Zimah Don, Kak Aminah Hitam, Nurul Hidayat, Siti Arfah, Zuraida Siddiq, Shasha Ismail, Rosna Sharif, Roslina Cik Min, Nur Jahan, kemudian Khatijah Nayan, Izzati, Nur Azzah, Arif Taib, kemudian Nurul Hidayat, Kalsum Abu Bakar, Niqaida Abdullah, Kak Safiyah Kasih, Jamilah, Siti Mazura, Rogayah Bakar, Izzi Aish, kemudian Ruzia Ma'aruf, Kutina binti Abdullah, dan juga Rahmah serta Nuraziah Mota serta sahabat-sahabat yang lain. Ahlan kepada semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua yang memberi salam. Lalu bagaimana suara saya? Adakah jelas? Saya harap ianya adalah jelas dan moga-moga Allah Subhanahu wa taala permudahkan urusan. Walaupun kita menghadapi cabaran, kadang-kala internet ada masalah, suara terputus, video terputus, lalu saya mohon maaf, kemungkinan daripada internet saya. Kita nak sambung hari ini daripada kitab Asy-Syama'ilul Muhammadiyah yang telah dikumpulkan oleh Imam Tirmizi rahimahullahu ta'ala. Nama penuh beliau Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah At-Tirmizi rahimahullahu ta'ala. Lalu ramai yang kata jelas. Saya harap moga Allah permudahkan insya-Allah untuk setiap daripada kita. Sahabat-sahabat yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, daripada 416 riwayat Syama'il yang telah dikumpulkan oleh Imam Tirmizi, kita telah berada pada riwayat yang ke-247. Daripada 56 bab yang ada dalam kitab Syama'il yang telah dikumpulkan oleh Imam Tirmizi, kita sedang berada pada bab yang ke-37. Bab apa yang kita berada? Kita berada pada bab yang menceritakan tentang percakapan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan syair. Lalu saya harap para sahabat boleh bantu saya untuk mempermudahkan sahabat-sahabat yang lain, iaitu kita berada pada muka surat 185 pada riwayat yang ke-247. Muka surat 185 pada muka surat yang ke-247. Sebelum kita bermula, apa kata seperti biasa, kita betulkan dahulu niat. Kita pun dah belajar dalam perkongsian subuh kitab Riyadhus Salihin bagaimana bab yang mula-mula sekali Imam Nawawi bawa dalam kitab beliau Riyadhus Salihin adalah pentingnya untuk melakukan sesuatu kerana Allah ikhlas, dan pentingnya untuk menghadirkan niat pada setiap perbuatan, pada setiap ucapan dan juga pada setiap keadaan. Lalu sama-sama kita perbetulkan dahulu niat. Moga-moga pertemuan kita adalah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala.
nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wad du'a'i ila al huda wad dalalati 'ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbih wa thawabih. Amin amin ya rabbal alamin. Lalu jom kita perhatikan riwayat 247. Kita baca dia punya sanad dan matan terlebih dahulu. Apakah sanad? Sanad adalah rantaian perawi daripada satu perawi kepada satu perawi. Adapun matan adalah teks asal hadis yang di dalam bahasa Arab yang dinukilkan oleh para ulama hadis. Jom kita baca sanad dan juga matannya terlebih dahulu. Muka surat 185, riwayat yang ke-247. Ahlan-ahlan kepada yang baru bersama, mohon jasa baik untuk bantu share dan juga kongsikan. وبه إليه قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا جعفر بن سليمان قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة في عمرة القضاء وابن رواحة يمشي بين يديه وهو يقول خلوا بني الكفار عن سبيله اليوم نضربكم على تنزيله ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله. فقال له عمر يا ابن رواحة بين يدي رسول الله وفي حرم الله تقول الشعر. فقال صلى الله عليه وسلم خلي عنه يا عمر فلهي أسرع فيهم من نضح النبل صلى الله عليه وسلم. Lalu mohon sahabat-sahabat untuk memperbanyakkan selawat dan salam buat junjungan baginda ketika mana kita membaca riwayat-riwayat ini. Jom kita perhatikan terjemahannya. Haddatsana Ishaq bin Mansur, haddatsana Abdul Razzaq, haddatsana Ja'far bin Sulaiman, haddatsana Sabit daripada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana baginda memasuki kota Mekah pada waktu melaksanakan umrah qada. Riwayat ini kita pernah baca dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum. Lalu sebentar saya perlukan kitab Ar-Rahiqul Maktum. Saya ambil sebentar kitab Ar-Rahiqul Maktum supaya kita ingat peristiwa yang pernah berlaku ini. Okey, afwan sebentar. Lalu kisah ni kita pernah baca dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum. Bererti ini kali kedua kita belajar riwayat ini dan kisah ini. Dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum, ketika mana penulis buku menulis tentang Umratul Qada, beliau bawakan peristiwa ini pada muka surat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, pada muka surat 570. Pada muka surat 570. Pada perenggan yang ke 1, 2, 3, 4, 5. Pada perenggan kelima. Lalu nanti sahabat-sahabat catatkan dahulu. Sahabat-sahabat catatkan dahulu pada muka surat yang ke 570 pada perenggan yang kelima. Kisah ni kita dah baca dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum. Lalu saya harap bila kita baca kali kedua, kita semakin ingat dan kita semakin jelas. Maka ini kita dah baca kali kedua pada muka surat yang ke 570 perenggan yang kelima dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum. Maka di sini kita nampak Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Di sini kita nampak ketika mana Nabi SAW memasuki kota Mekah dalam melaksanakan umrah qada. Bilakah umrah qada? Umrah qada adalah pada tahun yang ke-7 Hijrah. Setahun setelah daripada peristiwa perjanjian Hudaibiyah. Lalu kisah ni kita dah pernah baca, ini kali kedua kita baca. Lalu harap para sahabat boleh ingat kisah ini. Maka pada waktu itu Abdullah bin Rawahah. Siapakah Ibnu Rawahah? Ibnu Rawahah namanya adalah Abdullah. Abdullah bin Rawahah berjalan di hadapan baginda Nabi SAW.
Lalu jangan kita salah faham kenapa Abdullah bin Rawahah berjalan di hadapan Nabi SAW. Memang Nabi SAW tak suka orang berjalan di belakang baginda. Lalu Nabi SAW tak suka orang berjalan di belakang baginda. Kat mana kita belajar Nabi tak suka orang berjalan di belakang baginda? Kita dah belajar semalam dalam kitab Nurul Uyun pada peristiwa pada program ulang kaji sirah. Lalu sebenarnya benda yang sama berulang-ulang, cumanya kita kena gabungkan daripada program-program yang berbeza. Lalu kenapa Abdullah bin Rawahah jalan depan Nabi? Maka daripada sini kita mungkin mungkin tertanya, kenapa Abdullah bin Rawahah berjalan di hadapan Nabi? Abdullah berjalan di hadapan Nabi kerana memang Nabi tak suka ada orang berjalan di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti mana yang kita telah baca dalam kitab Nurul Uyun pada program ulang kaji sirah semalam. Maka Abdullah bin Rawahah berjalan di hadapan Nabi SAW. Dan pada waktu itu Abdullah bin Rawahah mendeklamasikan syair. Dia mengungkapkan syair. Minta maaf, apakah syairnya? Syairnya kita boleh tengok bahasa Arab dia pada muka surat 185. Kata Abdullah bin Rawahah di hadapan Nabi waktu Umratul Qadha, "Khallu banil kuffari an sabilih, al-yawma nadribukum ala tanzilih, darban yuzilul hama an maqilih, wa yuzhilul khalila an khalilih." Apakah terjemahan syair tersebut? Kata Abdullah bin Rawahah, "Khallu, biarkan kaum kuffar dengan jalannya. Al-yawma nadribukum, hari ini kami akan memukul kalian dengan Al-Quran yang diturunkan. Pukulan yang akan menghilangkan mimpi daripada tempat tidurnya dan akan dilupakan seseorang daripada kekasihnya." Maka daripada ini Abdullah bin Rawahah bersyair di hadapan Nabi di Baitullah dalam keadaan memakai ihram. Maka bila mendengar syair Abdullah bin Rawahah, Umar bin Khattab pada waktu itu dia kurang bersetuju. Maka dia menegur Abdullah bin Rawahah dengan teguran yang keras, dengan taubih, dengan teguran yang keras. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu berkata kepada Abdullah bin Rawahah, "Wahai ibnu Rawahah," namanya adalah Abdullah, "Wahai ibnu Rawahah, di sisi baginda Rasulullah dan di tanah haram Allah, engkau susah saya nak sebut. Engkau melantunkan syair. Adakah engkau melantunkan syair di sisi Rasulullah, di depan Nabi, di tanah haram? Bahkan waktu ini mereka sedang memakai ihram, dalam keadaan ihram." Maka sebab itu dalam kitab Imam Bajuri menyebut Umar bin Khattab pada waktu itu menegurnya dengan teguran taubih, dengan teguran yang keras. Umar bin Khattab tidak bersetuju. Kenapa dilantunkan syair dalam Baitullah, dalam rumah Allah, di depan Rasulullah? Kenapa berani untuk melantunkan syair? Maka di situ Umar bin Khattab tegur. Apa sabda Nabi SAW? Adakah Nabi membenarkan Umar ataupun Nabi SAW membenarkan Abdullah bin Rawahah? Sebab itu Imam Tirmizi membawakan riwayat pada tajuk yang mana Nabi SAW dengan ungkapan syair. Maka pada waktu itu Nabi SAW bersabda, "Biarkanlah dia wahai Umar, ungkapan beliau itu lebih cepat meninggalkan kesan di hati mereka orang-orang kufar daripada lemparan anak panah." Maka Nabi SAW membenarkan perbuatan Abdullah bin Rawahah melantunkan syair di hadapan Nabi, melantunkan syair di Baitullah, di rumah Allah. Dan daripada sini kata Imam Bajuri rahimahullahu ta'ala, bagaimana pengajaran yang kita boleh ambil daripada sini? Wa yu'khazu, dan diambil pengajaran daripada riwayat ini, jawazu, harus, bal nadbu, bahkan digalakkan, disunatkan, insyadus syair, pada waktu itu melantunkan syair, wastima'u, dan juga mendengar syair, idza kana fi, apabila pada syair itu adanya pujian untuk Allah, pujian untuk Rasul, dan juga pujian untuk Islam. Seperti mana syair yang dilantunkan oleh Abdullah bin Rawahah di hadapan Nabi dalam keadaan ihram.
Dan pada waktu itu pada Baitullah, iaitu di rumah Allah di Kaabah. Wal hath, dan juga galakan. Daripada riwayat ini kita boleh belajar galakan untuk pada waktu itu ala sidqil liqa wa mubayatin nafsi lillah. Pada waktu itu benar pada ucapan dan juga benar pada apa yang diungkapkan. Maka Nabi tidak membantah Abdullah bin Rawahah. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu untuk membiarkan Abdullah bin Rawahah mengungkapkan syair. Daripada riwayat ini, sebab itu kita nampak boleh untuk mengungkapkan syair di Baitullah, di Kaabah, dan boleh untuk melantunkannya asalkan tidak ada padanya sesuatu yang tak elok, bahkan ada padanya memuji Allah, memuji Rasul. Dan juga pada waktu itu kita nampak Nabi SAW, yang Nabi SAW tegur adalah Umar bin Khattab, bukannya Abdullah bin Rawahah. Jom kita baca riwayat ni lagi sekali supaya kita faham. Maka daripada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhum, awal muka surat 186, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memasuki kota Mekah. Bila? Ketika mana nak melaksanakan umrah qada pada tahun 7 Hijrah. Dan pada waktu itu Abdullah bin Rawahah berjalan di hadapan baginda Nabi SAW dan melantunkan syair. Apakah syair dia? Terjemahan dia adalah seperti berikut: biarkan kaum kafir dengan jalan dia. Hari ini kami akan memukul kalian dengan Al-Quran yang diturunkan. Pukulan yang akan menghilangkan mimpi dari tempat tidurnya dan akan dilupakan seseorang daripada kekasihnya. Maka pada waktu itu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu tegur Abdullah bin Rawahah. Apa kata Umar bin Khattab? Wahai Abdullah bin Rawahah, di sisi baginda Rasulullah dan di tanah haram Allah engkau melantunkan syair. Lalu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, biarkanlah dia wahai Umar, ungkapan dia itu lebih cepat meninggalkan kesan di hati mereka daripada lemparan anak panah. Dan memang itu hakikatnya. Pada waktu itu masyarakat Arab mengagungkan syair, masyarakat Arab mengambil berat tentang syair, maka mereka lebih terkesan daripada lantunan-lantunan syair berbanding daripada senjata. Mereka lebih terkesan. Lalu sebab itu kita nampak mereka sangat mengambil berat tentang syair-syair. Ketika mana kita belajar dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum, ketika mana orang Quraisy bila kalah dalam perang Badar, mereka tak nak lagi berperang lawan Nabi SAW. Apakah Abu Sufyan buat bersama dengan Ikrimah bin Abi Jahal untuk menaikkan semangat orang Quraisy yang tak nak berperang? Adalah mereka upah 2 orang penyair, seperti mana yang kita belajar dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum, untuk menaikkan semangat orang Quraisy. Maka daripada syair itu naiklah semangat orang-orang Quraisy, sehingga daripada Badar mereka hanya berjumlah tentera mereka 1000 orang. Namun pada waktu itu ketika mana perang Uhud, mereka telah berjumlah sebanyak 3,000 orang. Kesan daripada syair yang mana diambil berat oleh masyarakat Arab. Maka mereka sangat ambil berat tentang penyair. Nanti kita akan belajar bagaimana Nabi SAW mempunyai penyair-penyair baginda. Seterusnya, riwayat yang ke-248 menerangkan yang mana Nabi SAW mendengar para sahabat bersyair dan Nabi sekadar tersenyum walaupun Nabi SAW tidaklah melantunkan syair. Cumanya kita dah baca Nabi lantunkan syair Abdullah bin Rawahah, Nabi ada sebut tentang syair Labid bin Rabi'ah, tetapi Nabi SAW bukanlah penyair. Riwayat 248. وبه إليه قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا شريك عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال جالست النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 100 مرة وكان أصحابه صلى الله عليه وسلم يتناشدون الشعر ويتذاكرون أشياء من أمر الجاهلية وهو ساكت وربما تبسم معهم صلى الله عليه وسلم.
Haddatsana Ali bin Hujr, haddatsana Syarik daripada Simak bin Harb daripada Jabir bin Samurah radhiyallahu taala anhu. Apakah kata Jabir bin Samurah radhiyallahu taala anhu? Jabir bin Samurah radhiyallahu taala anhu berkata, aku telah duduk bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih daripada 100 kali. Lebih daripada 100 kali. Dia telah duduk dengan Nabi lebih daripada 100 kali. Apakah keadaan para sahabat bersama dengan Nabi? Kata Jabir bin Samurah, para sahabat saling mendeklamasikan syair, saling melantunkan syair dan bercerita tentang perkara jahiliyah. Apakah yang dimaksudkan pada riwayat ini? Mereka saling menceritakan perkara jahiliyah. Kita boleh lihat nota kaki 106, iaitu mereka menceritakan tentang masa lampau sebelum kedatangan Islam dan sebelum Nabi SAW diutuskan. Mereka cerita tentang waktu jahiliyah mereka. Adakah Nabi ada pada waktu itu? Kata Jabir bin Samurah, ketika mana para sahabat melantunkan syair, sedangkan Nabi SAW ada di kalangan mereka. Namun baginda SAW hanya berdiam diri dan kadangkala Nabi SAW tersenyum bersama dengan mereka. Lalu daripada sikap Nabi ketika mana mendengar syair yang dilantunkan oleh para sahabat, termasuklah ada syair yang mengingatkan mereka pada jahiliyah, dan Nabi ada pada waktu itu. Nabi mendengar, bahkan Nabi diam dan Nabi tersenyum. Maka di sini kata Imam Bajuri rahimahullahu ta'ala bahawa wa yu'khadhu minhu, diambil daripada riwayat 248 ini. Yang pertama, hallu insyadi syair wastima'i, harus untuk melantunkan syair dan mendengar syair. Hukumnya adalah harus dengan syarat. Apakah syaratnya? Idza kana la fuhsya fi, tidak ada ungkapan dan ucapan buruk yang mendatangkan dosa, yang mendatangkan penghinaan pada orang lain pada syair itu. Boleh melantunkan syair dan juga boleh mendengar, sebab pada riwayat ini Nabi SAW dengar. Dan pada riwayat ini para sahabat melantunkan syair dan Nabi SAW tidak berkata apa-apa. Maka daripada sini kata Imam Bajuri, boleh untuk melantunkan syair dan juga boleh pada waktu itu untuk mendengar syair. Apa lagi yang kita belajar? Daripada sini juga kita belajar boleh untuk menceritakan tentang masa lampau, masa jahiliyah dan peristiwa apa yang berlaku. Kadang-kala ada orang kata, ish, tak payah ceritalah apa yang telah dulu berlaku. Lalu kalaulah sekadar bercerita dalam keadaan tak membuka aib, kalau bercerita jahiliyah, perbuatan dulu yang mana ada padanya aib kita, jangan. Kerana Allah tak suka, Nabi tak suka orang yang mana aibnya Allah telah sembunyikan tetapi dia pergi buka. Namun kalaulah sesuatu peristiwa yang lain yang tidak ada padanya aib untuk kita ceritakan, maka sebenarnya tidak mendatangkan masalah. Sebab bila para sahabat menceritakan tentang waktu jahiliyah mereka, menceritakan tentang zaman sebelum Islam mereka, Nabi SAW tidak berkata apa-apa, Nabi SAW tidak menegur, bahkan kadangkala Nabi SAW senyum. Maka ini ada dua pengajaran yang kita boleh ambil di sini, kata Imam Bajuri rahimahullahu ta'ala. Maka ini adalah riwayat Jabir bin Samurah. Jom kita baca riwayat ini lagi sekali supaya kita mudah faham. Daripada Jabir bin Samurah radhiyallahu ta'ala anhu berkata, aku telah duduk bersama baginda Nabi SAW lebih daripada 100 kali. Para sahabat radhiyallahu anhum saling mendeklamasikan syair dan bercerita tentang perkara jahiliyah sebelum kedatangan Islam. Lalu Nabi ada pada waktu itu. Nabi SAW mendengar dan baginda hanya berdiam diri, dan kadangkala baginda Nabi SAW
pada waktu itu tersenyum bersama dengan mereka. Ini akhlak Nabi SAW yang mana Nabi SAW meraihkan para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Lalu daripada sini kita belajar tentang syair dan bagaimana sikap baginda Nabi SAW ketika mana para sahabat bersyair. Nabi SAW duduk, Nabi SAW dengar dan Nabi SAW tersenyum kepada mereka. Ahlan-ahlan kepada sahabat yang baru join, yang baru bersama, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, sebar luas dan juga tag rakan-rakan yang lain. Seterusnya, muka surat 187. Muka surat 187, riwayat yang ke-29. Riwayat yang ke-29 adalah lebih kurang sama dengan riwayat yang ada pada 243. Menceritakan tentang ucapan dan juga syair Labid radhiyallahu ta'ala anhu. Lalu 249 maknanya lebih kurang sama dengan 243. Muka surat 243. وبه إليه قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا شريك عن عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أشعر كلمة تكلمت بها العرب كلمة لبيد ألا كل شيء ما خلا الله باطل ألا كل شيء ما خلا الله باطل. Jom kita perhatikan. Haddathana Ali bin Hujr, haddathana Syarik daripada Abdul Malik bin Umair, daripada Abi Salamah, daripada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seindah-indah ungkapan yang pernah diucapkan oleh orang Arab, seindah-indah ungkapan, asy'aru kalimatin ay ahsanuha, seindah-indah ucapan yang pernah diungkapkan oleh orang Arab dalam bentuk syair mereka, dalam bentuk perkataan mereka. Apakah dia? Ialah ucapan Sayyidina Labid bin Rabi'ah Al-Amiri radhiyallahu ta'ala anhu. Apakah ungkapan Labid? Ungkapan Labid adalah ala kullu syai'in ma khalallahu batilu, yang mana terjemahannya adalah ingatlah setiap sesuatu selain Allah pasti akan binasa. Ala kullu syai'in ma khalallahu batilu. Dan ianya ada sambungan yang kita pernah kongsikan sebelum ini. Apakah sambungannya? Wa kullu na'imin la mahalata zailu. Saya akan tuliskan di ruang komen wa kullu na'imin, ini sambungan dia, la mahalata zailu. Sebentar, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Cuma ni saya tulis tanpa baris, lalu sahabat-sahabat boleh letakkan baris. Maka ada sambungan dia, wa kullu na'imin la mahalah zailu, dan setiap nikmat pasti dan pasti akan hilang. Lalu dia punya syairnya adalah syair yang Nabi suka, Nabi SAW puji sebagai seindah-indah ungkapan yang pernah diungkapkan oleh orang Arab, iaitu ala kullu syai'in ma khalallahu batilu. Ingat bahawa setiap sesuatu selain Allah pasti akan binasa. Dan ada tambahan dia, wa kullu na'imin la mahalah zailu, dan tiap-tiap nikmat pasti dan pasti akan hilang. Maka sebab itu di sini ketika mana seorang sahabat Nabi, bahkan sahabat yang mula-mula ditanam di perkuburan Baqi' daripada kalangan Muhajirin, itulah Uthman bin Maz'un. Namun bila Uthman bin Maz'un dengar rangkap kedua, bahagian kedua syair ini yang berbunyi wa kullu na'imin la mahalata zailu, dan setiap nikmat pasti dan pasti akan hilang, maka Uthman bin Maz'un berkata, tidak, ada satu nikmat yang tak akan hilang, itulah nikmat syurga. Nikmat syurga tak akan hilang. Maka inilah syair daripada Labid yang Nabi SAW puji.
ahlan-ahlan kepada para sahabat yang bersama. Maka sebab itu Imam Tirmizi bawakan ini dalam tajuk berkenaan tentang percakapan Nabi SAW tentang syair. Seterusnya, riwayat yang ke-250. Riwayat yang ke-250. Wabihi ilaihi qala haddathana Ahmad bin Mani'in qala haddathana Marwan bin Muawiyah an Abdullah bin Abdurrahman at-Taifi an Amr bin Syarid an abihi qala kuntu ridfan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa anshadtuhu mi'ata qafiyah min qawli Umayyah bin Abi Salt al-Thaqafi kullama anshadtuhu baita qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam hi hatta anshadtuhu mi'ah yakni baita faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam in kada la yuslim sallallahu alaihi wasallam. Maka daripada sini menceritakan tentang seorang lagi penyair, Muawiyah bin Abi Salt, dan kisah seorang sahabat yang melantunkan syair, Muawiyah bin Abi Salt. Pada riwayat yang ke-250, jom kita perhatikan riwayat yang ke-250. Haddatsana Ahmad bin Mani', haddatsana Marwan bin Muawiyah, daripada Abdullah bin Abdurrahman at-Taifi, daripada Ammar bin Syarid. Ammar bin Syarid. Lalu Ammar bin Syarid meriwayatkan daripada ayahnya. Siapakah ayahnya? Ayahnya adalah Syarid yang merupakan sahabat Nabi SAW. Lalu saya nakkan sahabat catat di ruang komen, catatkan pada buku daripada ayahnya. Siapakah ayah kepada Ammar bin Syarid? Ayah kepada Ammar bin Syarid gelarannya adalah Syarid, Shin Ra Ya Dal. Siapakah nama beliau? Namanya adalah Abdul Malik. Siapakah Abdul Malik? Beliau adalah seorang sahabat yang pernah menyertai baginda Nabi dalam Bai'atul Ridwan, dalam peristiwa Bai'atul Ridwan. Maka waktu itu baginda Nabi SAW meriwayatkan, waktu ini Syarid, iaitu Abdul Malik, ayah kepada Ammar, dia berkata, aku pernah membonceng kenderaan di belakang Nabi. Apakah maksud membonceng? Kita nampak di sini ridfu. Apakah maksud ridfu? Ay rakiban khalfa Nabi ala dabbah. Maksudnya satu kenderaan, satu tunggangan, Nabi berada di depan dan dia duduk di bahagian belakang. Masya Allah, dia mendapat kesempatan untuk pada waktu itu menunggang binatang tunggangan yang sama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Bajuri rahimahullahu taala, sebahagian daripada ulama hadis telah mencari dan mengumpulkan riwayat tentang siapakah sahabat-sahabat yang mendapat peluang untuk menunggang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Imam Bajuri, jumlah para sahabat yang pernah menunggang bersama dengan Nabi SAW menjadi penumpang untuk binatang tunggangan Nabi, fabalaghu 45, jumlah mereka 45 sahabat. Lalu ada 45 sahabat yang mana pernah menunggang bersama dengan Nabi SAW, kata Imam Bajuri rahimahullahu ta'ala. Antaranya adalah kita nampak adalah Abdul Malik, yang dalam riwayat ini namanya adalah Syarid, yang merupakan ayah kepada Ammar bin Syarid. Lalu dia pernah berkesempatan menunggang bersama dengan Nabi SAW, duduk di belakang Nabi SAW. Antara sahabat yang terkenal yang pernah menunggang, Abdullah bin Abbas, antaranya juga Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Lalu sahabat boleh catat jumlah para sahabat yang pernah bersama menunggang unta dengan Nabi SAW, jumlahnya adalah 45 orang. Maka di sini kata Syarid ataupun namanya Abdul Malik radhiyallahu ta'ala anhu, aku membonceng kenderaan di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia pernah duduk di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku bacakan 100 qafiyah. Apakah maksud qafiyah? 100 sajak. 100 sajak, 100 bait yang berkenaan tentang syair. Milik siapa? Beliau akan terangkan. Daripada sajak, daripada syair yang telah dinukilkan oleh Umayyah bin Abi Salt yang Al-Thaqafi.
Kita pernah cerita tentang Umayyah bin Abi Salt. Umayyah bin Abi Salt, kita pernah cerita kisahnya pada riwayat yang ke-243. Siapakah Umayyah bin Abi Salt? Umayyah bin Abi Salt adalah seorang yang mana dia seperti Labid bin Rabi'ah, dia banyak mengungkapkan syair-syair ketuhanan pada zaman jahiliyah. Dia banyak mengungkapkan syair-syair ketuhanan sebab dia seorang yang mengkaji Taurat sebelum datangnya Islam. Dia banyak mengkaji Injil sebelum kedatangan Islam. Maka sebab itu disebutkan di sini Umayyah bin Abi Salt daripada kabilah Thaqif, dan beliau seorang yang banyak mengkaji. Wa kana qad qara'at Taurata wal Injila fil jahiliyah. Dia banyak mengkaji tentang Taurat dan Injil pada zaman jahiliyah. Maka dia punya syair-syair tentang ketuhanan. Syair-syair dia adalah tentang perkara-perkara yang baik, bukan seperti syair-syair orang Arab jahiliyah yang lain. Maka syair-syair itu yang diungkapkan oleh Syarid ataupun Abdul Malik ketika mana dia duduk belakang Nabi SAW, dia menunggang ataupun membonceng di belakang Nabi SAW. Maka ketika mana datangnya Islam, Umayyah bin Abi Salt ni tidak beriman. Sebahagian daripada para ulama hadis menyebut kenapa Umayyah bin Abi Salt tidak masuk Islam, kerana dia berharap dialah Nabi akhir zaman yang ada dalam Taurat dan Injil. Dia nak jadi Nabi akhir zaman seperti mana yang ada dalam Taurat dan Injil. Bila Nabi SAW yang menjadi Nabi akhir zaman, hasada, dia menjadi dengki, wa kafara, dan dia tak beriman kepada Nabi SAW. Padahal dia seorang yang mana mengungkapkan syair-syair ketuhanan berbeza daripada syair-syair Arab jahiliyah yang lain. Bahkan kata Imam Bajuri, beliaulah orang yang mula-mula sekali menulis perkataan Bismikallahumma. Sebab itu kalau kita belajar dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum, pada peristiwa perjanjian Hudaibiyah, adakah sahabat masih ingat kitab Ar-Rahiqul Maktum? Ataupun sebab dah khatam, maka pada waktu itu lupa. Maka dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum kita dah belajar ketika mana berlakunya perjanjian Hudaibiyah di antara Nabi dan orang Quraisy yang diwakili oleh Suhail bin Amr. Maka pada waktu itu Nabi perintahkan Sayyidina Ali bin Abi Talib untuk tulis ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Maka Suhail bin Amr tolak, dia kata tak setuju. Siapa Ar-Rahmanir Rahim? Aku tak setuju. Orang Quraisy tak setuju. Maka tukar wahai Muhammad, tulis Bismikallahumma. Tulis Bismikallahumma. Maka kata Imam Bajuri di sini, orang yang mula-mula sekali tulis Bismikallahumma pada zaman jahiliyah adalah Umayyah bin Abi Salt. Wa huwa awwalu man kataba, orang yang mula-mula sekali tulis Bismikallahumma pada tulisan, pada ucapan. Dan daripada Umayyah bin Abi Salt dah, wa minhu ta'allamathu Quraisy, dan orang Quraisy belajar perkataan Bismikallahumma daripada Umayyah bin Abi Salt. Fakanat tuktabu bihi fil jahiliyah, maka pada zaman jahiliyah masyarakat Arab Mekah mereka dah biasa tulis Bismikallahumma. Lalu kita dah baca dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum pada muka surat 502. Ada kisah tu yang kita dah baca pada muka surat 502. Maka pada waktu itu Suhail bin Amr kata, kami tak nak Bismillahirrahmanirrahim, yang kami hanya tahu Bismikallahumma. Maka di situ Nabi perintahkan Sayyidina Ali bin Abi Talib untuk menulis Bismikallahumma. Lalu dia yang mula-mula menyebarkan, menulis ucapan dan juga surat dengan Bismikallahumma. Siapakah beliau? Umayyah bin Abi Salt. Tapi malangnya dia tidak masuk Islam. Dia tidak masuk Islam walaupun seperti mana yang kita pernah belajar pada riwayat 243, dia berkesempatan jumpa dengan Nabi, bahkan dia meninggal dunia pada tahun 8 Hijrah ketika mana pengepungan kota Taif. Pada waktu itu barulah dia meninggal dunia, namun dia tidak masuk Islam. Maka daripada sini kita nampak Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka waktu itu Syarid ataupun Abdul Malik
dia telah baca 100 ungkapan syair daripada Umayyah bin Abi Salt. Sebab itu di sini disebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lalu aku bacakan 100 bait, 100 qafiyah daripada perkataan Umayyah bin Abi Salt Al-Thaqafi. Lalu dia duduk belakang Nabi, dia baca 100 bait, 100 qafiyah tentang syair-syair Umayyah bin Abi Salt. Kata Syarid, setiap kali, muka surat 188, setiap kali aku bacakan kepada baginda Nabi SAW satu bait syair, baginda Nabi SAW bersabda kepadaku, tambah lagi, perdengarkan lagi, sehingga aku bacakan kepada baginda 100 iaitu bait syair. Kemudian Nabi SAW memuji Umayyah bin Abi Salt. Nabi SAW bersabda, hampir sahaja dia, iaitu Umayyah bin Abi Salt itu untuk masuk Islam, namun dia tidak masuk Islam. Daripada riwayat ini kita boleh belajar betapa banyaknya baginda Nabi SAW pada waktu itu mendengar syair yang dilantunkan oleh Syarid ataupun namanya Abdul Malik, seperti mana yang kita terangkan daripada syair-syair Umayyah bin Abi Salt. Bahkan setiap kali dia habis satu bait, Nabi kata, bawa lagi, perdengarkan lagi, sehingga dia memperdengarkan kepada Nabi SAW 100 bait syair daripada syair-syair Umayyah bin Abi Salt, namun beliau tidak masuk Islam. Sebab itu baginda Nabi SAW bersabda, kada, hampir sahaja dia masuk Islam. Kenapa Nabi bersabda begitu, hampir sahaja dia masuk Islam? Kerana syair-syairnya adalah meliputi tentang keesaan Allah, meliputi tentang pada waktu itu keesaan Allah, namun dia tidak masuk Islam. Maka ini adalah menceritakan tentang syair yang baginda Nabi SAW dengar. Seterusnya, riwayat terakhir daripada bab ini, bagaimana Nabi SAW menyediakan satu tempat untuk Hasan bin Thabit bersyair dalam masjid. Lalu sama seperti mana Abdullah bin Rawahah, dia melantunkan syair di dalam Baitullah, Nabi SAW tidak larang dia. Maka daripada sini juga kita nampak keharusan untuk melantunkan syair. Riwayat 251 kita akan sambung kemudian insya-Allah. Riwayat 251 kita akan sambung kemudian. Terima kasih kepada para sahabat yang bersama. Untuk yang kali pertama jemput join grup Telegram Kuliah Ummah Aziz. Minta maaf kita terlebih masa pada hari ini. Lalu mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga adanya kebaikan pada pertemuan kita. Terima kasih kepada semua yang bersama. Mohon maaf jika ada masalah pada internet saya, pada line saya. Kita jumpa pada jam 6 petang nanti dalam ulang kaji sirah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi insya-Allah.